Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berjumpa semula dalam program terbitan bebasnews.my, Kad Merah Bicara Sukan. Okey, saya pengacara anda pada pagi ini, Abdul Hafiz Ahmad, akan membicarakan satu topik yang masih dekat dengan hati para peminat sukan tanah air, iaitu sepak takraw Malaysia dilibas Thailand lagi dan lagi. Pada pagi ini saya mengacara secara solo, tetapi masih mempunyai tetamu secara online, iaitu saya perkenalkan saudara Muhammad Hafizi Manap, bekas apit kiri dan atau pengumpan atau feeder kebangsaan Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Pernah memenangi pingat emas, pingat perak Sukan Asia Guangzhou 2010 dan pingat perak Sukan SEA Laos 2009 pingat perak di Vientiane. Assalamualaikum dan apa khabar saudara Hafizi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, alhamdulillah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama InsyaAllah. program kami ni. Yalah, dalam kesibukan masa ni kita ambil sedikit masa lah untuk membicarakan tentang sukan sepak takraw kita, sukan yang paling dekat dengan saudara Hafizi Masih lagi aktif sebagai jurulatih. Mungkin boleh ceritakan sedikit sejarah ringkasnya. Sebagai jurulatih. Sebab sekarang ni saya mengendalikan pasukan Universiti Sains Islam Malaysia. Okey. Dan baru ni saya terlibat dengan pemilihan pemain-pemain Majlis Sukan Sekolah Daerah Sepang. Baru berakhir semalam, bawah 18 tahun, dan selepas ini cuba untuk mengendalikan pasukan daerah Sepang lah, Majlis Sukan Sekolah Daerah Sepang ke kejohanan Majlis Sukan Sekolah Selangor, Negeri Selangor, insyaAllah pada 8 Ogos nanti. Selepas 8 Ogos nanti kita ada satu lagi kejohanan SUKIP, Sukan IPT, melibatkan tim USIM. Dan bulan 9 nanti kita ada satu lagi kejohanan besar, iaitu sukan antara universiti, staff universiti. Bulan 9 nanti agak sibuk sikit lah Cik Hafiz dekat ni, dengan penyelaras sukannya, dengan coachingnya, dengan pengendalian berbagai-bagai ni lah orang kata aktiviti yang kena uruskan. Jadi menurunkan ilmu dan pengalaman dan kemahiran lalu kepada generasi yang kemudian kita harap dapat melahirkan beberapa pemain pesepak takraw yang bukan saja cerdas tapi cergas dua-dua kita nak smart player lah. Okey. Tanpa melengah masa kita saudara Hafizi, kita merujuk pada prestasi pasukan negara lah pada kejohanan sepak takraw dunia Piala Raja Thailand di Bangkok ke-35 yang masih berlangsung sekarang, bermula dari hari Ahad lepas. Dan mungkin saudara Hafizi telah mengikuti melalui laman sosial, Facebook dan sebagainya, walaupun tak ada di dalam TV. Kekalahan pasukan Malaysia kepada Korea Selatan pada peringkat awal, dan akhirnya kepada musuh tradisi kita Thailand 2-0, 2-0 markah pun saya 10-21 15-21 ataupun begitulah, 18-21 dan 10-21 dalam peringkat separuh akhir kemarin. Jadi pada pandangan saudara, adakah kita masih ditakut lama dengan prestasi, dengan keputusan yang seperti ini, sedangkan Sukan SEA yang di Hanoi pada bulan Mei kita mempertaruhkan ramai muka baru, tetapi bila di Piala Raja Thai ni kita membariskan sebahagian besar tonggak senior, tapi keadaannya masih tak berubah, ditakut lama. Apa pandangan saudara? Yalah, pandangan saya untuk pasukan kebangsaan baru ni di Kings Cup, sebenarnya kita boleh dikatakan amat kecewa dah dengan persembahan dan prestasi pemain-pemain negara, terutamanya bila berdepan dengan pasukan Korea lah, yang saya tak sangka dengan dalam grouping dan dalam first game kita menentang Korea baru ni. Agak, kalau kita tengok dari segi prestasi dan pencapaian pemain tu amat menduka citakan kita lah. Sebab apa, kalau kita lihat pemain-pemain yang hadir di Bangkok untuk kejohanan Kings Cup baru ni, sebenarnya kita ada kombinasi dari segi pemain, melibatkan pemain baru dan lama. Jadinya saya pun, kalau dilihat pemain-pemain lama yang berada dalam skuad kebangsaan ketika ini pun mungkin tak memberikan
permainan yang baik lah di Kings Cup baru ni. Jadinya bagi saya, ia adalah salah satu orang kata lonjatan bagi pasukan Korea sebenarnya. Sebab kita tahu Korea ni daripada zaman saya pelapis dulu 2006 pun kita dah nampak peningkatan yang amat mendadak lah dengan pasukan Korea. Jadinya macam kita Malaysia, itu je yang ada. Maknanya player kita itu je yang ada. Kita tak ada kesinambungan pemain-pemain yang baru yang boleh kita tampilkan untuk pasukan Malaysia. Jadinya bila persembahan tu, kita banyak benda yang kita kena ambil tahulah dari segi aspek pemain-pemain ni. Sebab kita faham selepas COVID hari tu, kita tak ada lagi pasukan, tak ada kejohanan-kejohanan luar. Betul. Tak ada kejohanan luar dan hanya kita mengharapkan kejohanan di STL saja untuk menjadi ukuran pemain-pemain untuk dibawa ke Kings Cup. Jadinya bila tak ada tournament luar ni, pemain-pemain ni tak boleh nak komit dalam kemot dengan kita punya kejohanan besar lah seperti Kings Cup. Kalau kita ambil ukuran di SEA Games baru-baru ni, kita menampilkan pemain-pemain baru yang kita cuba serap masuk. Jadinya pemain-pemain baru ni ialah kita dah orang kata dah cukup dengan taktikal dan teknikal dari segi coaching. Dan mereka pun berkampung sebulan di Pahang. Jadinya mereka dapat memberikan 100% komitmen lah dari segi permainan. Tu yang kita berjaya jugalah memberikan pencapaian terbaik di SEA Games. Jadinya untuk Kings Cup ni yang saya nampak lah, dari segi persiapan pemain tu tak menyeluruh. Mungkin pemain lama dia baru serap masuk untuk kombinasi pemain-pemain yang barulah yang didaftarkan dalam pasukan negara. Jadi ini yang saya nampak jelas sekarang ni kita tak ada pemilihan pemain yang menyeluruh lah. Sebab apa, kita nampak yang kita ada Zulkifli Abdul Razak dengan Syahir Rosdi. Jadinya bila berlakunya Syahir Rosdi mengalami kecederaan di KL Open baru ni, jadinya kita tempang, kita hanya ada Zulkifli Abdul Razak untuk membimbing pasukan. Jadinya mengharapkan Zulkifli Abdul Razak pun kita kena ambil kira dari segi faktor usia jugalah. Walaupun dia berpengalaman, tapi dari segi usia dan preparation dia untuk menghadapi kejohanan tu mungkin bukan 100% untuk dia. Jadinya saya nampak jelas sekarang ni apa yang perlu kita buat adalah MSN perlu kaji dari segi sudut pemain-pemain yang patutnya berada dalam pasukan kebangsaan, termasuk dengan jurulatih. Baru-baru ni kami bekas pemain sepak takraw kebangsaan, pegawai-pegawai Persatuan Sepak Takraw Malaysia dan juga beberapa guru mewakili untuk ke Pelan Pembangunan Sepak Takraw Malaysia baru-baru ni di KL. Jadinya kami dah buat struktur modul di mana kita nak buatkan satu modul pembangunan dari segi bawah 12 tahun sehinggakan ke skuad elit. Jadinya kita kombinasikan satu orang kata plan untuk kita jadikanlah landasan akan datang. Cuma kita tak tahu plan ni sama ada dia ambil masa berapa lama. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kita tak tahu. Jadinya plan tu kita dah ada. Apa yang perlu kita selaraskan adalah daripada Persatuan Sepak Takraw Malaysia sendirilah untuk bawa benda ni lebih lagi jauh lah tu. Cik Hafiz, saya punya pandangan. Kalau saya nak sentuh tentang Persatuan Sepak Takraw sekarang, perlu diingat sekarang sekarang dah ada satu lagi badan baru, iaitu Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Mastaf. Jadi ada berlaku itulah konflik tu, tapi bukan dalam topik kita lah. Untuk pengetahuan juga dalam Piala Raja Thailand ni kita masih ada lagi 2 acara bagi skuad lelaki, iaitu regu berpasukan dan bergu double. Jadi pada tak lama lagi, dalam beberapa minit atau beberapa jam lagi akan bertemu Indonesia. Satu lagi musuh baru kita selepas Thailand dan Korea Selatan. Saya beralih pada soalan yang berkaitan ni dengan jawapan saudara tentang pemain yang dah mungkin dah senior tapi takut lama masih tak improve kan. Stagnan lah kata orang tu kan, pencapaian dia walaupun dengan pengalaman. Tetapi kita tengok pada Thailand Poncai Kau Kiu, mungkin saudara pun pernah bermain dengan pemain ni, apik kanan veteran pelibas Thailand ni. Dah 41 tahun umur dia. Dah main sejak Sukan Asia Busan 2002, masa Guangzhou 2010 pun pernah bertemu dengan saudara dan Sukan SEA 2003. Tapi tak nampak pun dia hilang sentuhan dia. Kalau kita tengok dalam laman sosial kan, dalam rakam perlawanan tu, lawanan dengan Malaysia baru-baru ni,
pendapat saudara, apakah yang membezakan prestasi dan konsistensi pemain Thailand ni dengan pemain senior kita? Mungkin diorang liga dia orang lebih kualiti ke ataupun bagaimana? Jurulatih ke? Okey. Kalau saya melihat jangka masa panjang pemain-pemain Thailand berbanding dengan Malaysia lah. Sebab apa, pemain Thailand ni sebenarnya dia menjaga kualiti permainan dia. Dia boleh menguasai kualiti permainan dia. Maksudnya dari saban tahun ke saban tahun dia boleh still maintain permainan dia. Sebab apa saya cakap kat situ? Sebab kita faham Liga Thailand ni dia berterusan. Setiap bulan ada je liga dia, dan liga dia sampai 3 division, 4 division. Jadinya sambil kejohanan yang ada ni, diorang perbanyakkan kejohanan-kejohanan luar. Yang kita faham baru-baru ni ada yang menyertai untuk kejohanan antara department dan sebagainya kan. Jadinya diorang ni untuk mengekalkan permainan ataupun mengekalkan dalam skuad Thailand tu, mereka kena jagalah permainan dari segi prestasi dia lah. Okey, sebab Poncai ni sebenarnya dia antara pemain yang paling senior lah dalam skuad Thailand. Jadinya Thailand meletakkan beliau dalam barisan kesebelasan utama adalah untuk guide pemain-pemain yang baru. Seperti Anwar dan sebagainya lah, Tawisak sebagainya. Jadinya bila pemain-pemain baru ni dia akan follow macam mana cara Poncai dari segi latihan, dari segi pengalaman permainan. So kita ni pemain Malaysia kita tahu Syahir je lah. Tapi Syahir standard dia pun kita tak boleh nak melangkaui daripada pemain-pemain Thailand. Sebab pemain-pemain Thailand ni dia punya persiapan agak rapi lah, terutama King's Cup. Dia orang punya persiapan dia orang persiapan yang panjang lah. Jadinya bila yang boleh kata saya bagi pandangan, sebab apa, Poncai ni boleh maintain dengan orang kata prestasi dia adalah dari segi latihan yang dia dibuat lah. Sebab apa, kalau saya tengok dia punya following, dia punya ni media sosial dia, memang latihan dia amat berterusan. Jadinya pemain-pemain kita ni on off. Ada game pun nak training, ada game pun kita setting. Macam pemain Thailand tak ada, setiap kali setiap masa dia akan settingkan diri dia sendirilah. Itu sebab Poncai dia boleh kekal lama dalam skuad kebangsaan. Jadinya bagi saya lah, jurang kita ni bukan sahaja dekat Thailand. Sebab bagi saya Malaysia dengan Thailand ni agak jauh sikit. Kita sebenarnya kena pandang jauh jugalah dari segi negara lain. Contohnya Indonesia, Myanmar dan juga Korea lah, untuk pasukan baru. Jadinya bagi saya kita Malaysia ni kena betul-betul peralusi semula lah dari segi modul latihan yang telah dibuat oleh jurulatih. Dan kita kena peralusi jugalah pemain-pemain yang sedia ada, sama ada diorang boleh kekal dalam skuad ataupun perlu mencari lagi pelapis untuk bantu ataupun menukarkan potensi pemain-pemain yang ada lah. Mungkin satu pertanyaan daripada saya, bolehkah kita ni eksport pemain kita ataupun kita tubuhkan satu tim dan memohon kepada Thailand untuk bermain dalam liga diorang? Adakah itu satu juga cara untuk kita lebihkan banyak game, lebihkan dengan sparring partner kita tu, kualiti pun kita akan meningkat. Sebab selalu kita duk main, kita rasa jago kampung je, kita rasa kita hebat kat Malaysia je, padahal lagi baik di luar tu kita tak pernah nak try. Rasa pernah berlaku pada 2013 tak silap saya, kita menghantar beberapa pemain di Liga Thailand macam Nur Syarudin Ghani, Khairul Zaman, Hamid Akbar dan ramai lagi lah, tapi tak berterusan kemudian dan ada beberapa masalah kemudian dalam ketika itu. Jadi adakah itu satu langkah yang bagus untuk pasukan negara menghantar sebuah pasukan dalam bermain dalam liga tertentu Thailand lah? Apa pandangan anda? Pandangan saya, sebab sebelum ni memang 2013 lah, ikut sejarah kita ada beberapa pemain-pemain yang mewakili klub-klub Thailand di kejohanan Thailand Thailand Cup. Contohnya kita ada Azman Hamid, Syarudin Mat Ghani, Khairul Zaman dan sebagainya lah, bermain untuk pasukan Thailand. Okey, jadinya apa yang saya nampak, dia sebenarnya ada think positif kepada pemain-pemain kita. Sebab apa, bila mereka berada dalam skuad klub Thailand ni, salah satunya dari segi bentuk training tu dia orang boleh sama lah, maknanya dia orang akan duduk sama lah dengan struktur training yang diadakan untuk klub ni lah. Jadinya apa yang saya nampak ialah permasalahan dia bila pemain-pemain kita berada dekat Liga Thailand. Jadinya Thailand ni menganggap yang
kita punya pemain ni mengganggu dia orang. Oh. Mengganggu struktur perjalanan kelab dia orang. Sebab apa, pemain-pemain kita ni belum tahap lagi sebenarnya dengan Thailand. Jadinya dia just sulam saja. Kan? Tapi kalau contoh kita ni standard sama dengan Thailand, saya rasa Thailand akan ambil 100% pemain-pemain kita untuk mewakili kelab mereka. Jadinya bila kita tak sama level dengan Thailand ni, jadinya pemain-pemain kita tersisih kat sana. Itu yang kita dengar dulu, kalau zaman hanya beberapa bulan saja berada dalam skuad Navy Thailand, akhirnya dia terpaksa pulang ke tanah air sebab dia tak boleh, sebab disisihkan oleh pasukan kelab Thailand masa tu. So bagi saya, untuk kejohanan dalaman, kalau kita nak import pemain-pemain Thailand, itu adalah salah satu mekanisme yang baik bagi saya. Sebab apa, macam baru ni KL Open kita ada 3 pemain Thailand yang kita bawa masuk, iaitu daripada Kerinci Club, yang untuk try pemain-pemain Thailand, pemain-pemain negara. Jadinya bila adanya kejohanan lokal ni menarik minat pemain-pemain Thailand untuk beraksi dalam liga kita, saya rasa itu boleh kita jadikan pengalaman pemain-pemain lah. Itu je lah. Kalau kita nak hantar pemain kita ke Thailand, rasanya Thailand pun takkan ambil pemain-pemain kita, Cik Hafiz. Sebab kita faham keadaan pemain-pemain kita macam mana standard dia. Tapi kalau kita nak menimba ilmu ataupun mencari pengalaman-pengalaman pemain-pemain Thailand ni untuk masuk serap dalam kita punya kejohanan, saya rasa itu adalah yang terbaik. Tambahan pula yang bagi saya, macam STL buat Champion Cup, kita boleh sulam pemain Thailand dan pemain Malaysia. Daripada situ kita boleh tahu tau macam mana teknik pemain Thailand ni, dia nak ambil first ball, macam mana dia nak setting, macam mana dia nak survey. Dekat situ kita dah boleh analisis bagaimana cara-cara yang dibentuk oleh pemain Thailand. Itu yang pandangan saya nampak lah. Tapi kalau bagi saya, tak wajar lah untuk kita hantar pemain kita ke Thailand untuk kita masuk serap pemain-pemain bersama dengan kelab Thailand lah. Thailand pun takkan setuju, Cik Hafiz, untuk kita buat macam tu. Melainkan kita ni ada MOA ke, ada persetujuan yang bentuk macam tu, insyaAllah dia akan bagi green light untuk kita hantar pemain-pemain kita pergi ke kelab Thailand. Tapi kalau kita nak saja, sebab masa zaman saya dalam skuad kebangsaan pun, kita cuba untuk buat friendly match dengan national team Thailand. 2-3 kali kita cuba mohon untuk dapatkan national team diorang lah untuk kita pergi Thailand, untuk kita buat sparring dengan Thailand. Tapi sampai sekarang Thailand takkan benarkan Cik Hafiz. Sebab dia tahu kita takut kita ambil resepi dari segi pemain-pemain ni lah. Itu yang menjadi kerahsiaan pasukan Thailand. Itu ada kelebihan ke pasukan Thailand. Macam kita, semua kejohanan kita hantar je pemain-pemain ni. So kita tak ada kerahsiaan untuk pemain-pemain kita lah. Jadinya Thailand ni mudah lah untuk membaca gerak-gerik pemain-pemain kita. Cuma pengalaman saya lah, Cik Hafiz, Thailand ni dia takkan takut dengan negara-negara lain lah. Contoh macam Indonesia, Myanmar dan Korea sebenarnya. Sebab dia tahu satu negara je dalam Asia ni yang boleh kalahkan dia adalah Malaysia. So itu sebab Thailand kalau bertemu dengan Malaysia, dia punya cara permainan dia agak berlainan sikit berbanding dengan Korea, Indonesia dan sebagainya. Itu yang kita nampak lah. Sebab kita yang, yalah, kalau nak katakan sejarah tu panjanglah ceritanya. Dari 60-an kita, untuk pengetahuan kita yang mengajar sepak takraw kepada Thailand. Walaupun Thailand pun ada hub dia, tapi tahun 60-an kita lah memperkenalkan sepak takraw dan mengajak dia bermain dalam Sukan Siap Kuala Lumpur 1965. Jadi ketika tu ialah makanan kita lah, tahun 60-an sampai ke 70-an dan 80-an. Tak apalah, sejarah tu memang sejarah lah kan. Kita tengok sekarang ni ranking kita antara 2 dengan 3. Kadang-kadang jatuh ke 4 Dah nombor 1 tu memang Thailand. Kadang-kadang kita nak terpaksa bagi laluan pada Korea, dan kadang-kadang Indonesia pintas kita jadi nombor 4. Tiba-tiba datang Myanmar, tak semena-mena boleh datang Myanmar, kita pula di nombor 5. Itu yang kita takuti, dan kita takut adakah satu ketika nanti dengan makin jatuh ranking kita ni, makin jatuh prestasi pasukan kebangsaan kita, akan memberikan kesan kepada sukan warisan kita ni. Pendapat saudara? Semakin jatuh ranking kita, semakin kurang populariti sukan ni. Kita sebenarnya, kalau ikutkan bagi saya dalam sukan sepak takraw ni, terutama pemain-pemain kebangsaan ataupun skuad kebangsaan ni, kita dalam kategori kritikal lah. Sebab apa, kalau kita tengok, bukan saja Korea je yang boleh memberikan saingan yang sengit dekat kita, malah pasukan-pasukan lain. Kalau macam Cik Hafiz sebut tadi, mungkin Myanmar, mungkin akan datang Laos, kita mana kita tahu. Pasukan India ke kan, kita tak tahu. Jadinya kalau lah sesuatu terjadi benda-benda ni,
yang kita perlu salahkan siapa, kita pun tak pernah tanya kan. Yang akhirnya sebenarnya badan persatuan lah yang perlu ambil mention benda-benda ni. Sebab apa kita tak nak dia akan jadi berlarutan. Sebab apa kita tengok negara-negara lain pun dah makin membangun dari segi sukan sepak takraw lah berbanding dengan Malaysia. Jadinya macam saya selaku orang kata jurulatih sekarang ni pun, saya pun kalau kita lihat baru-baru ni kejohanan bawahan, bawah umur, saya pun tak nampak dari segi pembangunan untuk sukan sepak takraw ni. Di mana puncanya pun saya tak tahu. Sebab apa pembangunan ni, pemain-pemain ni asalnya daripada sekolah. Jadinya sekolah yang kena promote dengan pemain-pemain bawahan. Jadinya kalau kita tak dapat lahirkan akar umbi sekarang ni, macam mana kita nak jelaskan pemain untuk skuad negara yang akan datang. Jadinya apa yang saya boleh katakan, memang kita kalau tak ada orang kata persatuan ataupun badan-badan seperti MSN untuk membuatkan satu perubahan drastik untuk pasukan sepak takraw, terutama sukan sepak takraw, saya jelas kita mungkin akan gagal lah. Bukan saja dekat Kings Cup, malah SEA Games dengan Asia Games. Itu yang saya nampak aja. Kita bimbang sampai tak bawa balik pingat. Bimbang. Ya. Kita bimbang sampai tak bawa tak bawa balik pingat dalam sukan Asia. Sukan Asia pun dah naik dengan prestasi dan perebutan pingat ni. Sukan Itu Asia. belum lagi kita ambil kira pasukan-pasukan macam Jepun. Kan, China yang sekarang ni dah meningkat naik. Dulu kita mungkinlah kita punya target, kita fikir satu negara je untuk kita cuba tewaskan, iaitu Thailand, musuh tradisi kita. Tapi kali ni kita dah kena pandang negara-negara lain, seperti Indonesia dan sebagainya. Jadinya saya nampak benda ni agak merisaukan lah bagi saya. Sebab apa, kalau kita tak ada buat sesuatu lah dengan sukan ni, makanya akan terkubur jugalah sukan ni. Tapi bila adanya ASRO buat STL ni, salah satunya itulah menarik minat pemain-pemain akar umbi ni untuk beraksi dalam sukan sepak takraw. Tu memang saya nampak positif lah daripada ASRO, apa yang ASRO dah buat dengan sukan ni. Tapi kalau tak ada sekiranya ASRO lah, saya nampak perjalanan sukan ni agak tenggelam lah. Bukan macam dulu lah Encik Hafiz. Saya kata memang dia akan hanyut habis lah. Itu yang saya boleh jelaskan. Kita beralih pada ni lah, sempena Piala Raja Thailand ni telah diperkenalkan satu. Saya kalau boleh nak bicarakan panjang, tapi masa pun dah tak mengizinkan. Persatuan sepak takraw ni memang saya minat lah dalam pemberitaan sukan ni. Saudara pun tahulah kan. Dalam Piala Raja Thailand ni diperkenalkan satu acara kuadran campuran. Kuadran campuran ni dua pemain lelaki, dua pemain wanita. Jadi dalam ruang lingkup kita di Malaysia ni, adakah sesuai dengan, yalah kita pun ada batasan agama, batasan budaya, untuk bercampur gaul lelaki perempuan ni mungkin satu kekangan juga perlu dielakkan. Dielakkan. Dan tapi kita ada seperti yang saudara tahu, kita ada Ahmad Aizat Muhammad Nur Azmi dan Siti Nur Suhaidah Jafri, suami isteri yang bermain sepak takraw yang mewakili pasukan negara. Jadi adakah ini satu kekurangan kalau kita tak manfaatkan mereka ni, dan dalam acara kuadran ni kita tidak menyertai dalam Piala Raja Thailand? Pendapat saudara tentang kuadran campuran setelah melihat dalam rakaman video baru-baru ni? Pendapat saya sebab ni adalah salah satu event yang barulah, dominan punya event. Orang kata, boleh dikatakan dia dominan punya event sebab dia campur dua lelaki dengan dua perempuan. Tapi bagi saya, kita kena buat alusi jugalah, kita kena tengok aspek yang meluas lah dengan sukan ni. Sebab apa, bila dah melibatkan lelaki dengan perempuan ni, dari segi first sekali yang kita tahu, yang paling utama adalah hukum syarak bila kita ni dah bergaul lelaki dengan perempuan tu macam-macam lah. Bukan apa yang saya nak katakan adalah bila dalam game ni, ialah bila kita dah struktur dalam sukan sepak takraw ni, bila kita point tu kita dah kena pegang something macam tu lah. Tapi macam Thailand dan sebagainya, dia orang pun tak kisah benda ni. Tapi macam kita negara Islam ni, mungkin akan ada jadi masalah lah. Bukan saja Malaysia, mungkin Indonesia. Jadinya macam saya nampak sekarang ni, memang kita ada kombinasi suami isteri, iaitu Aizat dan juga Haidar. Tapi kalau kita dalam satu regu tu sekiranya ada golongan adik-beradik untuk mewakili dominan punya event, saya rasa itu lagi, orang kata, lagi baik lah untuk kita create team macam tu. Tapi kita kena tahu
bila kita nak createkan sesuatu pemain untuk dominan ni agak sukar. Macam mana kita nak bentuk pemain-pemain ni? Macam kita tahu kita ada dua je, Haidar dengan Aizat, tapi lagi dua tu macam mana? Nak cari. So kita kena ambil, macam saya cakap tadi lah, kita kena buat alusi jugalah dengan sukan dominan ni. Mungkin sukan dominan ni kita bagilah dekat kaum-kaum lain ke, kaum Cina ke, kaum India ke, untuk mewakili pasukan Malaysia dalam perjuangan ni. Okay, selain tu juga yang saya nampak untuk sukan dominan ni, sebab apa? Yang keduanya adalah risiko permainan. Risiko pemain lah. Terutamanya, contoh kalau dah dominan dua orang, lelaki dengan perempuan, macam mana aspek peraturan tu? Sekarang ni peraturan dia macam dia cakar membar je, dia macam open, general, umum. Maknanya kalau killer tu nak daripada orang kata lelaki lah dia akan pukul. Tapi saya nampak ada juga dah yang blocking tu perempuan. So risiko lelaki dengan risiko bola tu dengan opponent. So kita kena ambil kira juga. Mungkin peraturan-peraturan, yelah game ni baru, mungkin peraturan ni kena jelas balik lah, kena tengok balik. Sebab apa, mungkin lepas ni untuk blocking ataupun pukulan kita bagi untuk dominan yang perempuan, yang lelaki hanya tackling dan setting saja ataupun service. Hafiz, mungkin itu akan mengurangkan risiko pemain-pemain lah. Tapi kalau contohlah Poncai sebagai killer didominankan dalam satu event, yang sebelah ni Haidar Jeffrey pula sebagai blocking, kita bayangkanlah dekat situ. Yang tu kita kena ambil kira lah. Mungkin benda ni kena tengok balik, kita kena mungkin boleh digubal supaya kita tengoklah sukan ni tak adalah sampai berisiko tinggi kan. Cuma kalau daripada Malaysia ni saya tak pasti lah. Kalau mungkin kita kena create lah. Kalau adanya pemain-pemain yang dominan melibatkan ahli keluarga, mungkin okey lah kot, Hafiz. Tapi kalau kita nak bercampurkan antara satu sama lain tu yang kita kena tengok lah dari segi hukum syarak ada tu. Sebab kita negara Islam kan, itu lah. Cakap pasal ni lah, apa tu, pemain kita boleh, mungkin masa je dah sampai untuk Mastaf sebagai badan induk kebangsaan sekarang untuk mengambil atau mencungkir bakat-bakat pemain yang bukan Islam dari kalangan orang Cina, kalangan orang India, Sikh atau Serani dan sebagainya. Kita ada Sabah Sarawak, mungkin bukan Bumiputera yang bukan beragama Islam, yang tidak ada masalah tentang batasan pergaulan dan sebagainya. Kita tahu di India, di China, di negara China, di tanah besar China, sepak takraw ni dah jadi sinonim dengan mereka lah. Mereka dah main sukan Asia dengan pasukan ni kan. Jadi kenapa tidak kita perkenalkan sukan sepak takraw ni, acara kuadran khususnya kepada pemain-pemain bukan Melayu? Adakah mereka ni selalu menjauhi sukan ni sebab dia orang kata sukan ni dominasi Melayu je, macam basketball untuk bola Cina, untuk Cina, pingpong Cina, badminton Cina. Jadi adakah ni sepak takraw ni wajar diajar kepada kaum-kaum bukan Melayu ni? Yalah. Pendapat? Cik Hafiz, kalau melibatkan untuk orang kata kaum lain lah sukan sepak takraw ni kan, sebenarnya kita ni dah diperbudayakan dengan ni lah, dengan orang kata sukan ni. Sebab apa, bila kita tahu sepak takraw je Melayu, bila kita tengok badminton je Cina kan. So jadinya kita dah ada budaya sukan macam tu. Tak macam dengan negara lain. So kita kalau nak ikut perbezaan dia, memang jauh lah. Tapi cuma kita ni bila kita nak bawa sesuatu sukan ni ke arah kaum lain untuk orang serap masuk untuk dalam sukan ni, sebenarnya kita kena jadikan satu orang kata struktur lah dalam sukan, dalam sukan sekolah. Contohnya sekolah Cina mungkin dia tak didedahkan dengan sukan sepak takraw ni. Sama juga sekolah jenis kebangsaan yang Tamil, tak didedahkan pun dalam sukan sepak takraw. Mungkin dekat situ bila kita masukkan ataupun kita promosikan sukan ni dalam sekolah-sekolah jenis kebangsaan ni, mungkin dia akan dapat menarik minat pemain-pemain. Bukan kita tak pernah lahirkan pemain-pemain yang kaum lain. Macam sebelum ni kita ada Saravanan Kanesan daripada kaum India, dan juga Raju daripada Selangor. Kan? So kita dah nampak ada lah sedikit orang kata kaum lain beraksi untuk dan kebangsaan dan pasukan negeri. Jadi ini yang saya nampak, populasi sukan ni sebenarnya tak menyeluruh pun. Sebab apa, kita tahu budaya kita ni, orang tahu budaya kita kalau untuk sepak takraw Melayu je, 100% Melayu. Kaum lain ni tak boleh nak masuk. Itu yang jadinya bila sukan ni nak dapatkan daripada kaum yang lain ni agak sukar. Untuk keadaan sekarang saya tak nampak lagi lah dalam tempoh 10 ke 11 tahun
Selepas kita ada lahirkan Saravanan Kanesan, kita tak ada lagi pemain-pemain yang daripada kaum dunia lah mewakili bukan sahaja kebangsaan tapi pemain negeri. Saya tak nampak lagi dah. Sama juga dengan Akar Umbi. Saya nampak Akar Umbi pun tak ada lagi pemain-pemain yang daripada kaum lain. So saya nampak dia ni terjadi sebab kita ni budaya kita, budaya sukan kita macam tu. Dari pergi aspek orang kata pemikiran budak-budak sekolah pun dia fikir dah badminton, pingpong, Cina. Kalau kabadi, India. Dia macam tu. Sebenarnya kabadi boleh, dia Melayu masuk. Tapi dia tak ada mempromosikan macam tu. So jadinya tu yang saya nampak lah. Kita nak tarik minat pemain-pemain untuk kaum lain ni dalam sukan sepak takraw ni, banyak benda lah kita kena fikir, Cik Hafiz. Dari segi, macam saya cakap tadi lah, dalam sukatan pelajaran sekolah pun kita kena selitkan juga dalam sukan sepak takraw kepada semua jenis sekolah kebangsaan. So jadinya boleh kita dapat lahirkan pemain-pemain lah. Dan setiap sekolah-sekolah jenis kebangsaan tu kena ada lah guru yang sesuai untuk melatih pemain-pemain ni. Itu yang saya nampak lah. Mungkin sedikit kalau Perbik ada masa lagi untuk tambah 1 minit je. Mungkin kata-kata akhir untuk ni lah, kepada sepak takraw Malaysia ni. Kita masih berjuang lagi di dalam Piala Raja Thailand ni. 2 acara lagi kepada peminat sepak takraw, dan ada pesanan terakhir oleh saudara Hafizi. Untuk pesanan terakhir saya lah, sebab saya selaku bekas pemain kebangsaan sudah pasti bukan saya saja, mungkin peminat-peminat sepak takraw yang di luar sana juga ingin melihat sendirilah kebangkitan pemain-pemain negara. Bukan saja dekat Kings Cup tapi SEA Games ataupun Asia Games lah. Sebab untuk dalam sukan sepak takraw ni kita punya kejohanan paling besar adalah sukan Asia lah. Sebab kita terlalu lama sangat ketandusan dengan pingat emas. Jadinya rakyat Malaysia sudah tentu memang nak menunggulah pingat emas tu dibawa balik ke tanah air. Tapi jadinya kalau lagi manis pingat emas tu bila kita dapat tewaskan dengan Thailand, itu yang paling manis. Tapi kalau yelah, bagi saya kita ni banyak macam bekas-bekas pemain ni banyak juga cuba usahakan untuk melahirkan ataupun memberi idea kepada persatuan dan juga majliskan negara lah untuk membuat sesuatu dari segi pelan pembangunan. Sebenarnya kita ni pelan pembangunan kita agak kritikal lah, Cik Hafiz. Sebab kita tak ada lagi pelan yang betul-betul solid untuk kita lahirkan pemain. Sebab kejohanan pun makin lama makin pendek dan makin kecil. Jadi dia macam baru-baru ni pun sekolah, majliskan sekolah-sekolah Malaysia bakal akan berlangsung pada bulan 8 ni. Yang saya tahu format dia adalah antara regu. Sebab kita tahu sinonim sebelum ni majliskan sekolah Malaysia kita ada acara berpasukan antara regu dan double. Mungkin perkara ni kita kena ambil jugalah, kita kena, orang kata, kita kena fikirkan lah dari segi sebenarnya apa pun dari segi kewangan lah. Kalau sekiranya kewangan dapat membantu sedikit dalam sukan ni, insyaAllah kita boleh melahirkan pemain-pemain yang baik lah. Dan kita hanya ada sekarang ni hanya Syahid dan dengan Zubri Abdul Razak. Mungkin kita akan mencari orang kata melahirkan lagi pemain-pemain macam mereka lah. Itu pesanan saya lah. Dengan kata-kata itu kita sampai ke penghujung rancangan kita. Kad Merah bicara bebas bicara sukan mengucapkan terima kasih dan selamat melahirkan jago-jago baru ya kepada saudara Hafiz Iman. Terima kasih kembali. Okey, assalamualaikum. Bye bye. Okey. Waalaikumsalam. Saya sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih kepada para penonton Bebas News yang bersiaran. Assalamualaikum dan bye bye. Majulah sukan untuk negara.